الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis. Siapa tadi? Semoga Tuan Pengurusi panjang umur, murah rezeki dan ditetapkan iman. Amin. Seterusnya kepada pihak masjid dan Tuan Imam, imam-imam, ahli jawatan kuasa, diberikan Allah sihat tubuh badan, cerdas dan cergas mereka, agar masjid dipandu ke arah yang diridhai Allah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kepada tuan-tuan guru, alim ulama, asatizah, ustaz-ustaz, ustazah, para kiai, para habaib yang bersangka baik dengan saya dan mengikuti majlis pada malam ni. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya berikan teguran dan nasihat. Tidak terlepas juga rakan seperjuangan saya, Imam Muda Megat, yang ada bersama dengan kita. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat, kita sama-sama doakan yang pertama supaya Allah sudi mengampunkan dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita mohon agar Allah sudi menerima semua amal ibadah kita, khususnya amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kita mohon Allah Ta'ala sudi matikan kita dalam mati yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, kita mohon agar Allah berikan kita peluang
menjejakkan kaki lagi ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi lagi. Amin ya rabbal alamin. Khair. Semua sihat? Alhamdulillah. Ada banyak persoalan bila setiap saya sampai sini ni, ada banyak persoalan nak tanya ni. Benda yang menterujakan saya pun ada, benda hak pelik pun ada. Yang pertama, keliling masjid ni jalan raya, betul? Makna siapa yang mai malam ni kira hardcore lah. Betul ya? Siapa yang mai malam ni kira terror. Sebab saya dipahamkan kampung yang dekat pun tak dekat agak lah, kira belakang ni lah kan. Nak mai tu kira baik, susah lah kalau bahasa kita kan. Kalau ada taman, okey. Kalau ada perumahan, okey. Kalau ada apa lagi, kampung, okey. Tapi main dengan tak ada apa ni, tahu-tahu ada jemaah ramai macam ni, lain macam ni. Dan confirm tuan-tuan semua orang bukan malaikat dah. Ada ya? Tak, sebab saya biasa mai tang ni mayang Jumaat ya. Jumaat okey lah, sebab banyak kawasan kilang kan. Kira siapa yang mai malam ni tuan-tuan mendapat penghormatan dan penghargaan daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Semoga mujahadah tuan-tuan dan usaha tuan-tuan mai diberkati Allah. Amin, amin ya rabbal. Tambah pula ibu-ibu pula ni, Allah. Kalau yang mai dengan ayah, ngam lah. Kalau hak jenis drive seorang ni, kira hak ni paling mujahadah. Saya kagum lah. Sebab belah sana jalan besar, belah sini jalan, belah atas ni jalan, bawah ni jalan. Aish. Kalau ditanya dengan diri sendiri, susah juga nak sampai. Saya besar hati sungguh lah. Malam ni insya-Allah apa saja ilmu yang ada dalam benak fikiran saya yang cetek ni, saya kongsi dengan tuan-tuan sebagai tanda penghargaan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kepada mereka yang mengikuti secara online, ni pun soalan kedua agak ni. Dalam banyak-banyak ceramah, hak ni yang paling banyak tiang-tiang ni, pelantak-pelantak ni paling banyak ni hak ni. Selalu tu gagah lah 2, 3 kan. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La ilaha illallah. Jadi saya kagum masjid buat lagu mana. Hak depan ni semua boleh muncul ni. Tu saya pelik, bagi saya pelik. Hak ni mana punya? Dia masjid. Hak ni 2 ni saya punya. Hak no ni Haji. Haji mana punya? Live ni dari mana? Sendirian Berhad punya. Sendiri punya. Rakaman untuk mana punya? Sahabat masjid. So yang ni sahabat masjid, yang ni fastabiqul khairat punya. Hanu kena abang bagi tahu. Madinah Studio. Hanu belakang. Online majlis ilmu. Nu mana Haji? Syama Studio. Oi. Hanu sebelah. Khalifah. Hak ni geng kita juga ni. Hak sebut bila?
Al-Kahfi, hanu Al-Baqarah. Nah, ni semua yang saya buat lawak ni sebab kita kenal dulu ni kawan kita. Abang, nah. Game lah. Dah abang. Dah abang. Majlis Ilmu Pulau Pinang tu, daripada sana saya jumpa awak hamba datang sini. Betul. Ni geng kita ni, depa dua ni. Kerap dengan kita ni. Abang Haji sekali juga. Okey, depa payung tiga sekali. Hai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seram pun dah. Benar-benar ni duk pagi pedayang kita ni. Hai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malam ni kira saya nak tanya betul, masjid jemput ke depa ni semua? Habis tu macam mana depa ni semua boleh muncul ni? Luar biasa. Ramai. Maknanya malam ni malam yang memang Allah nak bagi kita pahala banyak ni. Okey, betul ya? Betul ya? Jadi malam ni kita banyak benda saya nak abang. Memang banyak benda saya nak kongsi. Insya-Allah satu persatu saya share dengan tuan-tuan. Baik. Seperti biasa sebab dia saya tak selalulah di sini kali pertama lah kita kat sini Jadi seperti biasa, tempat pertama 10 minit pertama saya akan ambil masa dulu untuk ceritakan satu perkara penting menjadi usaha dakwah saya atas 10 minit ni saja. Lepas tu baru kita masuk tajuk lah. 10 minit pertama ni saya selalu katakan, terutamanya malam ni. Malam ni malam yang sangat penting bagi kita sepatutnya. Sebab esok adalah hari raya umat Islam. Bila esok hari raya, iaitu hari Jumaat, malam ni antara malam yang sangat-sangat penting, maafkan saya, hanya di alam Melayu sahaja. Khamis malam Jumaat suatu ketika dahulu dihangatkan dengan suasana pengajian. Tak tahu, tanya Ustaz Megat, kita di Mesir hari Khamis malam Jumaat biasalah, dia macam hari biasa, betul? Kita pengajian macam biasa. Kalau di macam di Mesir, dia tiap malam ada mengaji. Di alam Melayu dulu susah kita nak ada pengajian macam mana hari ini. Jadi Khamis malam Jumaat adalah satu malam yang sangat penting, menyebabkan ulama meletakkan Khamis malam Jumaat baca Yasin. Dengan kebijaksanaan ulama kita, dia bukan biasa-biasa untuk nak menetapkan satu sistem seluruh negara mengamalkannya. Bukan senang. Kita pergi daripada Johor Khamis malam Jumaat baca Yasin, mai Negeri Sembilan Melaka Khamis malam Jumaat baca Yasin, Negeri Sembilan Khamis malam Jumaat baca Yasin, Pahang Khamis malam Jumaat baca Yasin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Perak Khamis malam Jumaat baca Yasin. Ni semua ni ada ni. Ni akan jadi saksi ni. Yang menonton nanti mereka akan setuju dengan kita. Ini satu ketika dahulu, sebelum orang menimbulkan keraguan pada amalan membaca Yasin malam Jumaat. Itu titik permulaan sejarah dia. Dulu memang ada, tetapi dia bukan dalam bentuk gerakan. Suatu ketika sebelum corona, tiba-tiba ada gerakan yang menceritakan tentang ada amalan yang lebih baik, iaitu membaca surah Kahfi. Akhirnya siapa tak baca? Banjang. Surah Kahfi baca seorang-seorang pun 45 minit. Itu baca seorang tau. Tajwid berselera.
Dialah yang saktah dengan tak saktah tak baca dah, dia sekali harung lah. Baca seorang Yasin, baca seorang 10 minit, berjemaah 15 ke 20 minit, dia naik sekali ganda. Bayangkan kalau Kahfi nak baca berjemaah, kena hak terkencing tu berak. Dan saya kena habak. Orang kata, ni apa ni duk cakap lagu ni? Dah. Ni saya menceritakan apa berlaku. Sebab kita baru menyambut kemerdekaan, betul? Bila menyambut kemerdekaan, ada banyak perkara yang perlu dikongsikan dengan masyarakat. Sebagai contoh, yang asatizah kita yang mana hebat-hebat seperti Ustaz Datuk Badli Shah, Ustaz Dr. Hasanuddin, Profesor Mak Ropa, tu siapa lagi, Prof, semuanya bukan calang-calang orang. Mereka bagi tahu macam mana ulama duduk berfikir, mereka fikir duduk nak jaga alam kita ni macam mana. Sebab ni Kahfi ada rakam Ustaz Bat tahun 2018, Kahfi ada video tu, kalau tak silap pergi tengok balik. Geng Pulau Pinang saya tak ingat ada ke tak, hampa ada kot yang Ustaz Badli Shah punya, yang Ustaz Bat sebut. Kalau main dengan penjajah Spanyol, dulu Islam, sekarang bukan Islam dah. Kalau Ustaz Bat sebut lagi, Manila daripada Filipina dulu Islam, sehingga nama dia Manila fi amanillah, sekarang tukar jadi Manila. Tambahan daripada saya, Portugal, Cristiano Ronaldo, betul? Portugal kalau tengok warna dia dulu, baju dia nak dekat sama dengan Netherlands, Belanda. Cuma Belanda oranye putih, depa oranye hijau. Portugal sebelum tu Islam, datang daripada perkataan Burtukal, buah oranye. Portugal. Alam Melayu sahaja antara yang dijajah walaupun 400 tahun, tapi bersilih ganti. Mak Saleh 120 tahun, Jepun, tapi Islam tetap ada dekat sini, tak bertukar. Yang ni yang diperjuang, bukan semata-mata nak halau kerana depa ni jahat, dah pegangan tu. Sebab itu bila depa duduk ulama fikir macam mana nak bantu menjaga anak bangsa, mereka menetapkan silibus yang diguna pakai di masjid-masjid walaupun tanpa persetujuan. Adakah masjid sign agreement semua masjid dengan masjid negara, Khamis malam Jumaat mau baca Yasin? Tak ada. Tetapi diguna pakai oleh seluruh Malaysia sampai kepada tadi Perak, betul? Terengganu, Kelantan, Khamis malam Jumaat baca Yasin. Mai ke Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Khamis malam Jumaat baca Yasin. Pasal apa? Sebab malam ni malam important. Okey, tengok. Hari tu ketika menyambut nisfu Sya'ban, kalau tak salah saya, maafkan saya, tuan-tuan ada dapat video saya viral cerita tentang macam mana makbulnya doa malam nisfu Sya'ban. Viral. Orang tengok macam mana nisfu Sya'ban. Kemudian 10 malam terakhir Ramadan. Okey. Kemudian lepas 10 malam terakhir Ramadan, itu malam hari raya. Yang terbaru sambutan tahun baru. Betul?
Perasan tak yang kita baca Imam Asy-Syafi'i punya kata-kata tu? Ke semua video tu lebih kurang sama kata-kata dia. Apa dia? Telah datang kepada kami 5 malam mustajab doa. Nisfu Sya'ban, malam hari raya 2, hari raya Aidil Adha, hari raya Aidil Fitri, awal Rajab, nisfu Sya'ban. Yang pertama disebut Imam Syafi'i bila? Malam Jumaat. Ini malam doa makbul. Ini malam doa makbul yang Allah sedia kepada kita setiap minggu. Bila dapat himpun malam Jumaat doa makbul, apa yang ada yang boleh memberikan masyarakat supaya dapat sekali dengan doa makbul hajat-hajatnya yang insya Allah boleh makbul doa? Apa dia? Salah satunya ialah Yasin. Kenapa? Yasin disebutkan dalam hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmizi dalam dua-dua kitab ni tok guru kita tulis ni dua-dua kitab. Apa dia? Siapa baca Yasin sekali bersamaan dengan dia khatam Quran 10 kali. Ini orang lupa. Nampak? Lepas tu kita baca Yasin kan? Lepas baca Yasin kita akan baca Qul Wallah 3 kali, betul? Lagi sekali kita dapat pahala khatam Quran. Jadi malam Khamis, malam Jumaat yang orang baca Yasin tu belum kira dengan tahlil kita lagi. Al-Fatihah 3 kali sama dengan khatam Quran lagi. Sekurang-kurangnya Khamis malam Jumaat satu orang akan dapat pahala khatam Quran 12 kali. Itu. Kalau pahala khatam Quran 12 kali dalam malam doa makbul, agak-agak doa makbul atau tidak? Itu cerita dia. Tak baca Yasin pun doa makbul. Tu belum baca hadis Nabi berkaitan dengan Yasin ini memudahkan doa dimakbulkan, hajat ditunaikan. Jadi bertindih-tindih di atas amalan itu, apa istilah dia? Confirmation bahawa doa akan makbul itu ada. Tu. Yang tu yang saya nak sebut tu lah malam ni ya. Malam ni penting ni. Ini malam hari raya kita kena pula dengan ada ni semua raya sungguh ni. Ini raya sungguh. Jadi sebab itu jangan tinggal Khamis malam Jumaat daripada beramal soleh. Dan salah satu amal soleh adalah majlis ilmu. Tidak berhimpun orang dalam rumah Allah melainkan Allah akan pertama hantar malaikat untuk berdoa pada mereka. Allah turunkan ketenangan dan Allah bagi apa? Allah bagi apa? Sambungan dia ialah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan sebut nama setiap seorang yang ada dalam ni di sisi Allah dengan malaikat untuk sebut nama kita seorang-seorang. Allah SWT wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan sebut nama setiap seorang yang ada dalam ni. Habaq dekat malaikat. Malaikat dalam majlis ilmu ni ada nama yang ni, ada dia ni, ada ni, ada ni, ada ni, ada ni, sorang-sorang sampai hujung sana. Semua nama disebut oleh Allah Ta'ala di sisi malaikatnya untuk semua malaikat mengaminkan supaya diampunkan dosa dia. Malam ni. Bukan saja-saja. Jadi beruntunglah semua yang ada malam ni, sama ada secara online ataupun secara nyata ni. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
niatkan bacaan Al-Fatihah dan juga segala niat i'tikaf kita, duduk i'tikaf kita, zikir kita, munajat kita, selawat kita, bacaan kita, semua yang kita dapat malam ni dihadiahkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya ahli qaryah fastabiqul khairat. Tak tahulah highway mana nak ambil, masuk sekali lah. Lintah jalan ni pun niat sekali kat depa lah. Siapa yang lintah ni niatkan juga dengan berkat Al-Fatihah dan semua amal soleh kita buat malam ni. Andai ada yang sakit di kalangan kita, semua Allah sembuhkan penyakit mereka. Yang mana yang tak kena tu Allah hindarkan, jauhkan daripada kena. Siapa yang tersepit di antara dilema, Allah temukan dia jalan keluar. Yang mana berhutang, Allah mudahkan langsaikan hutang. Dan niatkan juga yang mana yang tak sakit ni, Allah jangan bagi kena apa langsung, selamatkan kita, keluarga kita. Dan andai betul berlaku pilihan raya, Allah bagi asbab malam ni punya baca, Allah beri pada kita pemimpin-pemimpin yang soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Dalam hadis 40 yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam An-Nawawi ada kumpul satu hadis yang cerita tentang syurga dan neraka. Hadis ni dia mula dia lagu ni. Seorang sahabat Nabi, bukan calang-calang orang. Yang ni Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh tak cerita dekat saya satu amalan yang boleh bagi saya masuk syurga dan jauh daripada neraka? Nabi kata, qad sa'al an azimin. Hadis dia Nabi sebut. Hadis 40, hadis nombor berapa tahu? Siapa tolong Ustaz Megat tolong. Hadis nombor 26 ke 38 ke? Ustaz tolong dengar. Satu hadis. Hadis 40 Imam Nawawi. Sahabat Nabi mai dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ni malam ni selawat nak banyak kan ni. Boleh tak cerita kat saya satu benda yang saya boleh buat supaya saya masuk syurga, saya jauh daripada neraka? Ni sahabat tanya. Nabi kata, qad sa'al an azimin. Hang tanya ke aku satu benda yang cukup besar. Nabi kata lagu tu. Patutnya kalau sahabat mai tanya, Nabi tambah-tambah pula, orang kata apa, geng-geng masjid tanya, ya Rasulullah, boleh ajak tak macam mana cara masuk syurga, jauh neraka? Nabi patut jawab, Allah, hampa duk main masjid, selamat dah tu. Patut Nabi kata lagu tu sebab Nabi kan janji sahabat Nabi masuk syurga.
Nabi kan yang ada hadis-hadis berkaitan dengan kemuliaan para sahabat. Jangan kata ayat Quran, jangan kata hadis Nabi, ayat Quran sendiri membuktikan sahabat luar biasa. Wasabiquna at-taubah ayat 100, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin. 29. Terima kasih Ustaz Megat. Semoga Allah merahmati Ustaz Megat. Amin. Hadis itu hadis nombor 29. Hadis 40 Imam An-Nawawi, hadis nombor 29. Mana Imam Nawawi letak di tajuk malam ni, pendek je tajuk dia, jalan menuju syurga. Asai akai itu kata bila mai ni nak kata, tuan-tuan, jalan nak masuk syurga ni banyak, senang je. Asai nak kata lagu tu, tapi teringat hadis 29. Sahabat Nabi tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, boleh tak habaq kat saya jalan ke syurga? Apa dia? Jalan tak mau pergi neraka, apa dia? Nabi dengar soalan tu, Nabi kata apa? Hang tanya kat aku soalan besar sangat ni. Tu. Kalau Nabi kata lagu tu, takkan kita nak kata senang. Jadi mengikut sunnah Nabi tadi tu, kenapa? Tuan-tuan, tajuk malam ni tajuk dahsyat, besar ni. Tuan-tuan bagi saya tajuk dahsyat ni. Bukan orang macam saya patut cerita. Bukan orang macam saya patut cerita tajuk ni. Sebab sahabat Nabi mai tanya, Nabi kata, hang tanya kat aku satu soalan besar. Sambungan dia, bukan saya kata. Tuan-tuan buka hadis 40 tu, tuan-tuan cari hadis nombor 29. Bukan saya kata, Nabi sebut. Nabi kata apa? Allah akan memberikan jalan itu kepada siapa yang dia nak bagi mudah pi jalan tu. Nabi kata, bukan saya. Nabi habaq, Nabi kata, sahabat tanya kan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni depa ni nampak saya tak bawa kitab ni, dia kata dia ni betul ke tak betul ni. Tekan Zat Syah, ambil Zat handphone, tekan Zat, hadis ni pakai ni. Tulis hadis 29. Tulis hadis 29, cari main nak baca sikit. Tengok. Saya baca kat tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan dengar betul-betul. Bukan saya kata. Makna tajuk ni jalan menuju syurga. Tuan-tuan, jalan menuju syurga banyak. Kita, Nabi dengar sahabat tanya, Nabi kata apa? Hampa tanya kat aku soalan dahsyat. Hampa tanya kat aku soalan dahsyat. Hadis 29. Bukan senang ni. Sambungan dia dah lah habaq kata bukan senang. Kalau kata lagu tu saja, kalau kata azan. Okey. Baru nak kick off. Kendok dia. Dia jawab azan elok, Nabi habaq siapa jawab azan, sat lagi baca doa lepas azan, Allah Taala bagi dia syafaat Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak yang saya kasihi sekalian, tajuk yang diberikan kepada saya pada malam yang penuh kemuliaan dan keberkatan, Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari. Allah memilih semua yang ada pada malam ni secara online atau secara alam maya, duduk dalam majlis ilmu yang Allah menyebutkan nama setiap seorang daripada kita. Ini tajuknya ialah jalan menuju syurga. Bila sebut tajuk ni, saya teringat kepada satu hadis, hadis yang ke-29 daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Bukan calang-calang orang yang kumpul hadis ni. Ini adalah antara idola-idola yang patut diidolakan dalam masyarakat, iaitu Imamuna Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fi daraini amin. Dalam banyak-banyak hadis 40 yang penting dalam agama, kata Imam Nawawi, beliau menyelitkan cerita pasal jalan pi syurga. Selitkan cerita jalan pi syurga.
Hadis itu datang daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ni bukan orang biasa. Dia satu orang yang Nabi kata dekat dia, I love you. Ini bukan calang-calang orang. Nabi tak kata pun I love you, pun masuk syurga dah. Sebab Nabi sayang kat sahabat. Bayang kalau Nabi kata dekat dia, I love you, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Hai Mu'adz, saya cinta kamu kerana Allah. Clear hadis tu. Nabi habaq kat dia, Mu'adz, I love you. Hai ni bukan orang biasa saja. Tanya, Nabi cakap I love you hari-hari kat sahabat? Ada event-event penting Nabi cakap, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Kakak, ajah, ibu, Nabi kata clear dekat dia, Mu'adz, I love you. Jangan lupa lepas semayang, hujung semayang, baca doa ni, jangan tinggal. Nabi habaq kat Sayyidina Mu'adz, apa dia doa dia? Nabi kata, Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna wa husna ibadatik. Jangan tinggal. Hadis tu nak dapat dia, Nabi habaq kat Mu'adz, Mu'adz, I love you. Maknanya hak yang tanya soalan ni bukan sahabat Nabi jenis macam Nuaiman, tahu ke? Bukan jenis sahabat Nabi hak jenis apa kita nak guna istilah, depa sahabat depa mulia, depa masuk syurga. Bukan jenis sahabat Nabi hajah hak jenis biasa ni, tentera biasa ni, bukan. Ni jenis orang Nabi kata kat dia, I love you. Dia tanya soalan kat Nabi pasal syurga. Patutnya kalau dia best student kan, kalau kita kata dia best student ni, dia ni best student ni, Nabi juga sayang kat dia ni kan? Kalau ayat dia lagu tu kan, kalau dia best student, patut bila dia tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana jalan ke syurga, tak mau pergi neraka, Nabi patut kata, come on Mu'adz, you best student kot. Tak, patutnya Nabi kata lagu tu lah. Takkanlah hang tak tahu satu apa pun. Bila best student tanya, tengok tuan-tuan, saya baca lah. An Mu'adz ibni Jabalin radhiyallahu anhu qala, qultu, kata Sayyidina Mu'adz, aku biasa kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni, tolong habaq kat saya, bi'amalin, dengan satu amalan, yudkhilunil jannah, yang akan bagi saya masuk syurga. Betul tajuk kita hari ni? Betul? Betul ya? Betul tajuk kita. Wa yuba'iduni minan nar, dan menjauhkan saya daripada api neraka. Habaq saya ya Rasulullah satu amalan. Nabi jawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Laqad sa'alta an 'azimin, hang tanya satu soalan dahsyat kat aku. Sambungan dia, wa innahu, soalan hang tadi tu tentang orang yang nak buat jalan pergi syurga tu, la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaih, hanya orang yang Allah bagi mudah kat dia saja yang akan tahu jalan tu. Maknanya jalan pergi syurga bukan jalan yang dia buka sewenang-wenangnya lagu tu. Ni Nabi abang, bukan saya. Sambungannya lagi Nabi kata apa? Dia adalah satu cara jalan yang kalau Allah nak mudah, dia boleh start tendang motor dia, walaupun keliling highway dia boleh sambat. Betul Ada orang masjid clear, tendang motor tak sampai. Betul Betul. Sebab tu saya kata tadi, awal-awal saya habaq ya tuan-tuan, saya hargai tuan-tuan mai sini. Pasal apa? Ni, bukan saya. Kalau saya cakap, Allah ustaz cokiar macam ni, nak dengar apa? Nabi habaq. Siapa yang nak jalan syurga, jalan ni hanya dimudahkan Allah bagi orang yang Allah nak mudah pada dia saja. Semoga Allah mudahkan kita jalan syurga. Amin. Ini bukan saya kata. Kalau saya kata tuan-tuan tak percaya tak apa. Ni Nabi sebut.
Maknanya apa? Kalau saya baca kat tuan-tuan sekali lagi amalan-amalan syurga, kita heran pasal apa orang tak baca. Kita akan heran pasal apa orang ni tak dapat. Pasal itu bila kita tengok tok-tok guru kita seperti Wali Songo hak mana duk berdakwah, depa punya doa sebab depa ikut Nabi. Nabi doa apa masa dekat Taif? Allahumma ighfir lil qaum fa innahum la ya'lamun. Tuhan ampunkan umat aku, depa tak tahu. Tak tahu apa Nabi Muhammad doa dah. Tak tahu apa Nabi Muhammad doa dah. Kalau time Nabi pun Nabi boleh kata Tuhan bagi maaf, depa tak tahu. Walaupun Nabi ada, zaman kita lagi lah depa tak akan tahu. Pasal kita aja ada cokia ni tak boleh pakai. Kena Nabi punya cara pun Nabi boleh kata Tuhan bagi maaf, depa tak tahu. Macam mana masyarakat depa tak tahu. Okey, jadi sekarang ni saya buka tuan-tuan dua jalan. Nak pergi tang ni kan nak pergi tang ni? Tak, pasal tang ni dia bunyi lain. Dia punya kesimpulan hujung sama macam dalam ni, tapi bunyi dia lain. Dia ada amalan lain lagi. Tang sini direct atau yang 1, 2, 3, 4, 5 lagu tu. Tuan-tuan nak pergi mana? Ibu, pergi mana? Hak ni ke hak ni? Ni, dah, hak ni. Okey, khalas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi saya sebut tuan-tuan siap-siap. Nanti kalau hadis ni, kitab ni masjid bagi kat saya. Maknanya masjid ni ada baca lah. Hadis 40 kan? Ustaz baca. So nanti tanggungjawab baca. Ni rakam ni. Tuan Imam baca. Okey, so saya tinggal kat Tuan Imam. Hadis nombor berapa tadi? Wah, tamam, masbuk. Cantik. Semua hafal. Hadis yang ke-29. Okey? Dibaca sambungan dia. Dia ada 3 fasa. Fasa pertama Nabi habaq rukun Islam. Tu fasa pertama. Fasa kedua Nabi kata hang mau dak aku cerita intipati dia. Fasa kedua. Last bawah Nabi kata mau dak aku cerita ibu dia. Bawah sekali. So dia ada 3 fasa dalam ni. Ada 3 fasa. 1, 2, 3. Ada 3 fasa. Ini jalan nak pergi syurga. Jaga hak ujung, dia akan jaga semua hak atas sekali lagi. Ini hadis 29. Saya tak baca yang ni. Okey? Ibu-ibu pilih buku yang ni. Betul? Khalas. Jadi apa jalan yang terbuka yang boleh pergi syurga yang Nabi habaq hanya Allah mudahkan bagi orang Allah nak mudah ya. Yang Allah tak bagi mudah dia akan kacau. Apa dia? Jom kita tengok satu persatu. Telah dikumpulkan oleh guru kita Fadilatul Ustaz Muhadir Haji Jul. Semoga Allah merahmati beliau. Wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fi daraini. Amin. Yang pertama malam ni saya nak share dengan tuan-tuan. Apa dia? Yang pertama malam ni adalah suratul suratul mulk. Suratul mulk. Ni malam ni sekejap habis main Aisyah mau baca mulk, mau tak? Mau? Malam ni, tiap-tiap malam baca. Malam ni mau Imam Muda Megat baca boleh? Mau? Ustaz Megat okey? Kan nak balik? Okey, on. Ustaz Megat on. Cantik. Okey? So Imam Muda Megat baca kita malam ni surah Al-Mulk. Habis sekali lagi sembahyang Aisyah. Doa. Salam tu doa. Jangan bangun, buka handphone. Al-Mulk. 1 round. Lepas tu balik. Boleh? Okey. Pasal apa nak baca Al-Mulk saja-saja malam ni? Tak pasal sangat. Mari kita tengok tok guru kita kata apa. Baik. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah. Katanya, ini jalan syurga tu tahu. Ni bukan cerita siapa baca Al-Mulk dapat pahala. Bukan yang tu tahu. Siapa baca masuk syurga. Ini cerita dia lagu tu. Boleh faham? Boleh kata. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Inna suratan minal Quran 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya ada satu surah daripada Al-Quran yang mengandungi 30 ayat kata Nabi. Ia, iaitu surah itu yang kita nak baca tu akan memberi syafaat. Garis perkataan syafaat dalam situ. Akan memberi syafaat
pertolongan kepada seseorang sehinggalah dia diampunkan Allah, dia itu tabarakallazi biyadihil mulk, surah Al-Mulk, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan semua ulama-ulama hadis ni power hadis ni. Tadi kata baca masuk syurga tu, tak dengar pun perkataan syurga. Baca sekali lagi, tak dengar kah? Tak dengar? Sekali lagi. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada satu surah daripada Al-Quran yang mengandungi 30 ayat. Ia akan memberi syafaat kepada seseorang sehinggalah diampunkan, iaitu tabarakallazi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Mana yang kata syurga lah? Perkataan syafaat tadi tu garih. Syafaat ni apa? Sebab malam ni malam Jumaat, antara syafaat-syafaat yang ada adalah syafaat pada surah, syafaat pada selawat kepada Nabi, dan syafaat Nabi sendiri. So ada banyak syafaat. So syafaat ni apa? Maaf, bukan saya pandang rendah pada ibu-ibu, bapa-bapa, tidak. Cuma pengamatan. Bila cerita bab syafaat, tak semua orang pulun. Kalau betul orang pulun, setiap kali baca surah Al-Mulk takkan ada seorang pun yang bangun. Kalau ada yang bangun, makna dia tak tahu syafaat tu apa. Dia tahu dapat syafaat, tapi dia tak tahu syafaat tu apa. Izinkan saya cerita analogi mudah ketika guru kita menceritakan, dia bagi contoh tu, saya cerita contoh tu kat tuan-tuan. Boleh? Macam ni, tengok elok-elok nak bagi faham syafaat. Katakan malam ni kita buat ceramah macam ni, nak masuk masjid ni kena bayar. Okey? Nak masuk masjid kena bayar. Nak dengar kursus malam ni, kuliah malam ni, siapa yang nak masuk kena bayar RM100. Nak duduk depan ni RM300. So siapa yang duduk depan ni daripada bayar RM300, siapa pun jangan kacau, daripada duduk depan. Yang nak duduk, nak dengar saja, nak duduk dalam masjid sekali, bayar seorang RM100. Pintu semua tutup, kunci. Siapa tak bayar tak boleh masuk. Okey? So syarat dia nak duduk bayar. Kalau nak duduk depan kena bayar mahal RM300. Tiba-tiba tengah kuliah ni semua ni bayar ni. Tengah-tengah kuliah ada satu orang duduk kat pintu tu, dia pegang macam tu, duduk lagu tu. Lepas saya tanya Tok Imam, dia pasal apa? Tok Imam kata, Ustaz, malam ni kalau nak mai kena bayar. Siapa nak masuk bayar RM100, siapa yang nak duduk depan bayar RM300. Dia tak bayar, pasal tu dia tak boleh masuk. Saya kata dekat Tok Imam, syafaat kepada dia. Saya kata apa? Buka pintu. Tadi tu pintu tu boleh buka tak kalau dia tak bayar? Tak boleh buka. Syarat nak buka kena bayar. Tapi sebab ada syafaat, buka pintu tu. Tok Imam pergi buka. Bukan buka saja, panggil dia mai duduk depan. Patutnya hang nak masuk pun tak boleh pasal hang tak bayar. Betul? Apatah lagi duduk depan. Depan ni semua bayar seorang RM300. Satu sen pun tak boleh keluar. Tapi sebab ada syafaat. Yang ni jawapannya. Syafaat, macam mana hal keadaan kita, ada syafaat masuk syurga tu. Itu jawapannya. Itu jawapannya. Pasal itu bila kita buat majlis maulid Nabi, betul? Kita ajak semua orang supaya mohon syafaat Nabi. Bukan saja-saja tau. Bukan yang ya Rasul, macam mana? Betul? Ya Rasulullah, ya Nabi,
laka syafa'at wa hadha matlabi ya nabi antal murtajah yawma ziham ishfa' lana ya khairal anam ishfa' lana ya Rasulullah laka syafa'at wa hadha matlabi ya nabi. Betul? Kita duk kata isfa' lana, tolong bagi syafaat kepada kami. Pasal apa? Biar apapun keadaan orang yang hadir dalam majlis itu, mau kata Nabi kata aku bagi syafaat ke hangpa, syurga terus jawapannya, settle. Hak tadi tu syarat nak masuk syurga kena beramal, betul? Syarat nak masuk syurga kena tak ada dosa, betul? Syarat nak masuk syurga kena ada kriteria dia, betul? Tapi bila ada syafaat, pintu terbuka, masuk terus, settle. Itu jawapannya. Jadi kalau betul nak menuju jalan syurga, patutlah bukan semua orang baca surah Al-Mulk lah. Agak-agak pasal apa? Kerana Nabi kata innahu yassarahu. Allah hanya bagi mudah pada siapa yang Allah nak bagi mudah. Siapa yang tiap-tiap malam duk baca Al-Mulk di sini, dia kena syukur Allah buka jalan bagi mudah untuk dia masuk syurga. Semoga Allah mudahkan jalan kita masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Ini bukan bincang biasa. Ini susah punya cerita, tahu tak? Dia bukannya siapa minat. Orang Quran pun belum tentu, betul Ustaz Megat? Ustaz Megat guru Quran, tasmi' Quran, hafiz Quran. Belum tentu budak-budak Quran pun sanggup baca surah Al-Mulk tiap malam. Ayo. Di malam ni jalan syurga yang pertama baca surah Al-Mulk. Bermula malam ni jangan tinggal sampai bila-bila. Siapa yang tiba-tiba dia rasa macam mengeliat nak buat kena ingat balik, Allah mudahkan jalan bagi orang mana. Pasal apa Allah bagi susah kat aku ni? Hatu jaga. Malam ni pertama Al-Mulk. Yang kedua lagi pendek daripada Al-Mulk, la ilaha illallah. Tadi Al-Mulk dah 30 ayat, hak ni lagi pendek, surah Qul huwallahu ahad. Betul? Kita baca surah Al-Ikhlas. Hak ni ada satu Ustaz, cari kat sini. Mana ada? Aywah 139. Saya hafal, boleh je baca kat tuan-tuan. Tapi okey. Ini Aywah. Surah apa tadi saya kata? Surah apa? Al-Ikhlas. Allah. Berapa ayat? Ya salam. Suatu hari ada seorang sahabat Nabi, kerja dia setiap kali dia jadi imam, ada dua riwayat. Dua-dua kami dengar daripada mulut guru. Yang pertama kata Syekh Nuruddin, dia Allahu Akbar. Namanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai habis. Waladdallin. Amin. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Habis qul ya, dia tak rukuk. Allahu Akbar. Dia baca qul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sampai habis pula lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, baru dia rukuk. Dalam satu riwayat lagi yang kami dengar daripada mulut guru juga,
dia Allahu Akbar, dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin sampai habis. Lepas tu amin, Bismillahirrahmanirrahim. Nak baca surah, dia baca qul huwallah dulu, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, habis lam yakul lahu kufuwan ahad, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja, dia baca macam tu. Allahu Akbar kan, fa amma bi ni'mati rabbika fa'addith, Allahu Akbar, baru dia rukuk. Sekali rakaat kedua pun lagu tu juga. Kalau ikut riwayat yang guru Syekh Nuruddin cetak, dia baca Fatihah, dia baca surah, dia baca qul huwallah, baru dia rukuk. Kalau ikut guru kami yang lain pula, baca Fatihah, baca qul huwallah, baca surah, baru rukuk. Jadi dia baca qul huwallah. Kita tak ada diajar oleh Nabi untuk baca macam tu. Sahabat pun tahu Nabi tak ajar macam tu. Jadi sahabat komplain dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni apa ni member kita ni duduk baca Fatihah, baca qul huwallah, baca surah, baca Fatihah, baca surah, baca qul huwallah, baru nak rukuk. Nabi tak ajar ni, Nabi tak ajar pun. Kalau tambah sikit zaman lah bidah ni. Saja bagi perangai sikit, cari pasal tak baik, astagfirullahalazim. Apa ni Nabi tak ajar pun, pasal apa dia ni duk buat? Dia sahabat lah kata lagu tu. Jadi Nabi pun betul lah, Nabi tak ajar. Kita mana nak jumpa hadis, mana ada hadis Nabi siapa yang nak semayang lepas baca Fatihah, baca surah, sebelum rukuk baca qul huwallah? Tak ada, Nabi tak pernah ajar. Nabi tak pernah ajar. Maknanya betul. Jadi Nabi panggil dah, betulkah member-member kita kata hang buat lagu tu? Baca Fatihah, baca surah, baca qul huwallah, baca Fatihah, baca qul huwallah, baca surah, baru nak rukuk. Betul ke? Dia kata betul. Nabi kata awak kata lagu tu. Dia kata ya Rasulullah, dengar elok. Sekali kita nak baca ni. Dia kata saya ni mencintai Allah. So syarat dia nak baca tu sekali kita kena cinta dekat Allah. So saya mencintai Allah. Jadi saya suka surah-surah yang ada memuji sifat Allah. Sebab itu saya suka baca surah qul huwallah. Sebab dalam qul huwallah sebut sifat Allah yang esa, qul huwallahu ahad, Allahus samad, sifat Allah yang apa? Tak ada, semua bergantung kepada Allah. Allah dia tak bergantung pada kita semua bergantung pada Allah. Lam yalid walam, itu satu lagi sifat Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, sifat Allah. Saya cinta semua tu sebab saya cinta Allah. Nabi dengar dia kata lagu tu, Nabi kata kat dia bid'ah, neraka. Ada bukan? Itu saja perangat lagi sekali, maafkan saya. Melawak. Nabi kata apa? Nabi kata hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kamu cinta qul huwallah, kamu masuk syurga. Allah. Patutnya qul huwallah tu jadi zikir kita. Atau bila setiap kali baca tahlil, bila orang baca qul huwallah sekali, kita rasa macam lawaklah sekali, patut 3 kali. Betul? Ini tidak, bila tahlil tu Allah qul huwallah lah pula. Sebab apa? Allah hanya mudah jalan syurga bagi orang yang Allah nak mudah saja pada dia. Malam ni jangan tinggal, jom kita tengok apa Nabi kata. Pukul 9. Tadi saya mula sebelum pukul 9 tau. Sikit. Macam mana? 9. Esok kerja kan? Budak je cuti. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah berkata, aqbaltu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat. Qultu wa ma wajabat? Qala sallallahu alaihi wasallam, al jannah. Nabi kata Sayyidina Abu Hurairah, aku mailah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat masjid barangkali. Tiba-tiba baginda mendengar satu orang baca qul huwallah. Berjalan dengan Nabi, dengar ada orang baca qul huwallah. Qul huwallahu ahad,
Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi kata, wajib bagi dia. Wajib apa? Sayyidina Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, wajib apa kat dia? Nabi kata, wajib syurga bagi dia. Oh ya Allah, sekali. Dia abang dah kata Nabi dengar banyak kali dia tu baca qul Allah. Dah, satu. Kalau hadis tu umum, biar umum. Mana sekali je. Sekali baca, apa wajib? Syurga, ya salam. Patutlah berapa ramai yang masa kami duduk mengajar Quran dulu, ada satu kajian yang saya buat. Apa dia? Bacaan-bacaan yang kurang tepat dalam alam Melayu ni. Apa dia? Qul Allah antaranya. Sebab apa? Berapa ramai baca dengan elok. Dengan elok. Tahu sini. Apa dia baca? Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Betul ke salah tak Imam? Salah lah no. Bukan qul huwallahu ahad dah. Qul huwallahu ahad. Ada hu hujung tu. Alif lam ha. Punya ramai baca qul huwallahu ahad dalam kelas kami. Kita buat kelas, kita kata ajar baca apa? Even student saya di universiti, masa dulu saya mengajar universiti, sama. Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Dia kena baca qul huwallahu hu, qul huwallahu ahad. Bukan qul huwallahu ahad. Ahad salah. Qul huwallahu ahad. Saya nak tanya, awak yang buat tercengang macam kena dia kata, awak bunyi macam aku baca. Tak, mula duk ingat pasal apa jadi lagu tu. So rupanya jalan syurga Allah akan mudah bagi siapa yang Allah nak bagi mudah. Malam ni clear kat semua yang ada malam ni, clear. Ni hak duk tengok semua clear. Bacaan yang betul dia apa dia? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu ka walam yakun lahu. Masuk walam yakul lahu. Boleh tak bukan? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bacaan betul tu. Jaga. Sekali baca boleh apa? Sekali baca wajib dia apa? Sekali baca wajib apa aja? Syurga. Bukan saya. Hadis Abu Hurairah. Bukan saya. Satu lagi. 9-5 minit. Sampai pukul berapa biasa kuliah maghrib? 9:30 kemas sangat tau. Keliling highway ni. Dia mendorong kita balik tu. An Mu'adz bin Anas al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Nabi abang clear man qara'a, siapa baca qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin, Allah ya salam, tahlil betul ya? Nabi kata siapa yang membaca qul wallah sebanyak 10 kali, jarang baca qul wallah 10 kali melainkan masa tahlil, betul tak betul? Betul tak betul? Betul ya? Orang lama mesti angguk ya, mesti betul. Nabi kata apa? Siapa baca qul wallah 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan bina dia mahligai dalam syurga. Selesai. La ilaha illallah. Kalau ada address dalam syurga, masuk neraka ke syurga? Ya salam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tadi hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Siapa baca qul wallah 10 kali? Selesai.
Allah, ya salam. Kita renung balik kita loh, susah juga nak baca 10 kali Allah, ya Allah, jangan tutup jalan mudah untuk kami masuk syurga. Amin. Habis, cukuplah dua. Bolehlah. Nak lagi ke? Cukuplah dua tu dulu amal. Esok ni ada lagi ni. Hadis 29. Dua bolehlah, cukuplah. Boleh. Satu lagi. Salam. Cukup ke aja? Tambah lagi. Kemah pula pok-pok ni pun. Allahu Akbar. Ni antara hadis yang famous, bukan famous, lazat. Hadis yang lazat. Pasal selawat dengan elok-elok. Sebab saya yakin, kalau saya kata tuan-tuan, jangan lupa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua akan rasa okey. Bila, betul tak betul? Saya baca hadis ni clear dah. Siapa tak buat rugi. Masa ada, jumlah ada, apa dapat, semua clear. Mai kalau buat ayat sempurna, sempurna semua. Boleh? Boleh. Si baik tok guru karang kitab dah. Kalau tidak, menggapai juga nak cara. Daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu wa ardah. Ini satu orang sahabat Nabi yang Nabi ajak kat kita doa Sayyidina Abu Darda yang kita amal. Bismillah ala nafsi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil karim ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa min syarri kulli dabbah anta akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Tu doa Sayyidina Abu Darda. Hadis ni mai daripada beliau. Ni hadis ni, rumah dia tak terbakar masa rumah orang lain terbakar. Sayyidina Abu Darda, orang tanya, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, macam mana rumah hang boleh tak terbakar? Satu taman terbakar, rumah hang tak terbakar? Dia kata, kekasih aku Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan ke aku baca doa tadi yang saya baca tak saya tu, pagi lepas subuh dengan lepas asar, sekali-sekali dia akan selamat daripada segala bala. Siapa nak rakam, saya baca clear lagi sekali. Siapa nak rakam, siapa nak potong saya gini, geng-geng ni kaki potong ni, kaki potong ni. Ni semua geng kaki potong. Saya baca lagi sekali, doa saya baca dengan elok-elok, ambil. Doa Sayyidina Abu Darda ketika rumahnya ketika tamannya terbakar, rumah dia tak terbakar. Bila ditanya kenapa, dia kata, beliau berkata, kekasih aku Nabi mengajarkan aku doa, amalkan doa ni selepas subuh, selepas asar, sekali-sekali, insya-Allah tak akan ditimpa bala. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil karim ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa min syarri kulli dabbah anta akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Itu doa dia. Baik, hadis ni mai daripada Sayyidina Abu Darda. Apa kata dia? Baik, daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu wa ardah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa, kata Nabi, yang berselawat ke atas aku 10 pagi,
Ada abang pagi pukul berapa? Tak ada lah no. Pagi ya. Pagi daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Pagi. Pukul berapa sampai pukul berapa? Ha, cepat. Lepas subuh lah kita kata. Okay. Lepas subuh sampai 12 tu tengah hari dah. 11.59. Boleh lah. Okey, 11 lah kita kata. Itu kira 11.59 tu kira teruk sangat lah tu. Kita bagi pagi lah. Pagi ya. Pagi. Siapa baca selawat kat Nabi 10 kali pagi, la ilaha illallah, pukul 7 sampai pukul 11, 4 jam tu ada. Pilihlah mana satu nak baca. 10 kali saja. Kalau hak yang pendek tu apa? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Dua lah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. 3 lah. Siapa baca yang tu 10 kali pagi, 10 kali petang. Petang makna lepas asar lah. Asar sampai ke maghrib, makna 2 jam. Allah bagi dia syafaat Nabi, masuk dalam syurga. Selesai. Dia kata selawat mana satu? Kat sini selawat umum, apa saja selawat semua boleh. Semua boleh. Apa saja selawat aman. Insya-Allah 10 kali pagi, 10 kali petang dapat syafaat Nabi, syafaatul uzma insya-Allah. Habis. 3. Yang pertama, siapa nak masuk jalan syurga baca apa? Surah apa? Al-Mulk. Yang kedua, jalan pi syurga. Ada 2 hadis kita baca. Hadis yang pertama dan kedua surah yang sama. Surah apa? Al-Ikhlas. Yang pertama Nabi kata, dia ni baca qul huwallah, wajib bagi dia. Wajib apa? Syurga. Yang kedua Nabi kata apa? Siapa baca 10 kali. Ada sebut pagi petang kah? Ada sebut tak pagi petang? Tak ada. Maknanya anytime, satu hari boleh baca. Anytime. Umum. Berapa kali? 10. Allah buat apa kat dia? Dia tak masuk syurga. Allah buat apa? Allah bina kat dia apa? Mahligai. Dekat mana? Syurga. Jadi kalau ada address dalam syurga, masuk mana? Syurga. Yang ketiga, nak dapat syafaat Nabi direct masuk syurga, apa dia? Baca selawat. Berapa kali? 10 kali pagi, 10 kali khalas. Habis cerita, selesai. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Ampun maaf daripada saya. Jadi malam ni insya-Allah habis sembahyang Isyak, zikir, doa, amin, tawih buka al-mulk yang akan diketuai oleh Imam Muda Megat pada kita pada malam ni. Semoga Allah berkati semua. Wa sallallahu ala sayyidina aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.